Boleh nampak ke nota? Boleh Okay, Fahrim kata boleh nampak. Okay. So, kita mulakan sekarang. Baik. Indeks set dengan logaritma. Apa benda tu Baik, indeks adalah indeks lah. Kalau kita tukarkan dalam bahasa Melayu, indeks tu indeks, logaritma tu logaritma lah. Okay, set tu adalah punca kuasa. Jadi uh, kita akan study benda ni malam ni. So, macam yang ramai telah bagi tahu cikgu tadi, benda ni macam topik ni ramai yang belum belajar. Jadi benda ni mungkin benda baru kepada pelajar-pelajar semua. Tak apa, kita pergi step by step Dan kalau ada apa-apa tak faham, boleh chat Tak perlu pakai mikrofon pun tak apa. Cikgu akan respon dekat chat. Nanti takut bising kan. Okay, so kita start sekarang. Okay, so nota dalam bahasa Inggeris, tak apa cikgu terang dalam bahasa Melayu. Kalau tak faham tanya Okay, kita tengok dulu apakah itu integer indexes. Okay, dalam Inggeris, plural untuk index adalah indices. Dalam bahasa Melayu sama index. Okay, positive index. A non-zero number A multiplying by itself n times is denoted by an. Maksudnya, kalau kita ada satu nombor bukan kosong, okay, dan nombor tu kita darabkan dia dengan diri dia sebanyak n kali. N kali ni berapa awak suka, dan A tak sama dengan kosong. Maksud nombor tu tak boleh sama dengan kosong. Dan n tu adalah positive integer. Okay, nampak macam tak faham lagi kan? Kita tengok yang nota kedua. Dia kata A kuasa n. Okay, ini kita panggil sebagai A kuasa n. Okay, kalau ada satu alfabet ataupun variable tu boleh ubah A kuasa dekat kecil, nombor kecil dekat atas tu kita kata kuasa. Okey. Jadi dekat sini dalam hukum indeks yang cikgu highlight ni, A kuasa n, kita kata A ni adalah asas, n ni adalah indeks. Okey. So itu yang diterangkan dalam nota kedua. A kuasa n is called the index form ataupun bentuk indeks dan dibaca sebagai A to the power of n ataupun A kuasa n dalam bahasa Melayu, di mana A ni adalah asas, base adalah asas, and n is the index ataupun power. Okey. Contoh yang lebih nampak macam ni, yang cikgu highlight ni. Katalah cikgu ada A kuasa 3. Okey, A kuasa 3. Apa maksud A kuasa 3 tu? A kuasa 3 membawa maksud A tu didarabkan dengan diri dia sebanyak 3 kali. Kenapa 3? Sebab kuasanya 3. Okey, jadi dekat sini A kuasa 3 samalah maksudnya macam A darab A darab A. Okay, boleh? Iaitu first thing yang pelajar-pelajar belajar hari ni. Cikgu ulang positive index. Okey, kita ada A kuasa 3. A kita kata sebagai asas. 3 kita panggil sebagai index. Ulang, A asas, 3 index. A can be any number. 3 ni index pun can be any number. Tapi now kita belajar positive index dulu. Ataupun nombor positif Index tu yang positif. Maksudnya nombor kecil ke atas tu yang positif Baik, apa maksud A kuasa 3 ni? So A kuasa 3 membawa maksud A didarabkan dengan dirinya sebanyak 3 kali. Iaitu A darab A darab A. Itu maksud dia. Jadi apabila nombor itu didarabkan dengan dirinya sebanyak n kali ataupun dalam kes ni 3 kali, kita kata A kuasa 3. Okey, tengok example 1. Contoh 1. Cari nilai 6 kuasa 3. Okey, 6 kuasa 3. So kita dah belajar tadi, 6 kuasa 3 membawa maksud 6 darab dengan diri dia sebanyak 3 kali. Iaitu 6 darab 6 darab 6. Dia dapat berapa? 216. Yang tu boleh tekan calculator lah. Ataupun semua hafal sifir kan. 6 kali 6 dapat 36. So 36 darablah dengan 6 lagi dapat 216. Macam itulah cara dia. Boleh So, contoh B cikgu ada 0.2 kuasa 5. Okay. So, again, 0.2 ni adalah base ataupun asas. 5 adalah index ataupun power. Kuasa lah dekat atas. Cikgu memang kena tulis satu-satu ke? Tak perlu. Tapi ini macam nak ni je. Dalam soalan dia tak minta pun kita senaraikan semua ni. No. Okay. Siapa yang tanya tadi? Adam kan? Okay. Good question Adam. Macam ni Adam. 6 kuasa 3 tu, maksud dia adalah 6 tu darab dengan diri dia 3 kali. Bukan maksudnya kita kena tulis satu nanti. Tak. Soalan yang akan keluar dalam exam bukan macam ni. Soalan akan kita minta kita selesaikan persamaan indeks ni. Macam mana benda tu? Sekarang ni tak nampak lagi kan. Jadi kita cikgu tak nak tunjuk lah.
Sebab tu cikgu ajar dari mula. Okay. Maksud nombor kuasa tu macam ni. Okay. Nanti semua orang tahu lah nanti. Sebab nanti kita akan dealing with apa tu? Kita akan tengok nanti ni juga. Yang melibatkan variable ya. So dia lebih rumit ya. Tapi kita kena belajar dari mula. Okay. Alright. So thank you Adam for the question. Okay. Yang kedua kita ada 0.2 kuasa 5. Jadi bermakna 0.2 ni darab dengan diri dia sebanyak 5 kali. Okay. So ini maksudnya kalau nombor kuasa tu terhadap sesuatu nombor. Okay. So yang ni mana cikgu dapat 0.000032 tekan calculator lah. Okay. Semua orang faham. Okay. Same goes with negative number here. When we have negative number, negative 3 here as a base, and then 4 is our index ataupun power, so negative 3 to the power of 4. Okay, dekat sini, be careful with negative sign ya. Ingat lagi, negatif dapat apa? Positif kan? Okay, so hati-hati. Okay, kalau kita go through satu-satu kat sini, macam mana dia dapat 81 Negatif 3 darab negatif 3 akan dapat positif 9. Betul? Positif 9 darab dengan 3 akan dapat negatif 27. Negatif 27 darab negatif 3 akan dapat positif 81. Nampak? Tanda berubah-ubah. Tapi akhirnya tanda dia dapat positif. Okay? So hati-hati ya dekat sini. Tapi cikgu nak bagi tips kat semua. Tips ni, kalau sesuatu nombor itu negatif, tapi kuasanya nombor genap. 4 kan genap kan? Jawapan akhirnya mesti positif. Macam tu Okay, kuasa genap sentiasa menjadikan nombor kita, jawapan akhir kita adalah positif. So, tips untuk semua. Okay, contoh D kita ada pecahan dekat sini, 2/3 kuasa 3. So, sama saja, which is 2/3 ni darab dengan diri dia sebanyak 3 kali sebab kuasa 3. So, 2 darab 2 darab 2 akan dapat 8. 3 darab 3 darab 3 akan dapat 27. Okay, so itu adalah yang pertama, positive index. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh? Baik. Kita pergi kepada zero index. Okay. By the law of indices, okay, yang kedua adalah indeks kosong. Okay, apa maksud indeks kosong Contoh. Ini sebenarnya nak dapatkan macam mana dapat je. Tapi yang penting sekarang adalah A kuasa kosong adalah 1. Ini bermakna apa-apa nombor pun kalau kuasa dia kosong akan dapat 1. So kalau ada kalkulator dengan awak sekarang ni, awak boleh tekan kalkulator. Cuba tekan apa-apa nombor, cuba kuasakan dengan kosong. Memang jawapan dia 1. Kenapa? Sebab kita guna formula ini. Kalaulah A kuasa N bahagi dengan A kuasa N akan dapat 1 yang mana A tak sama dengan kosong. Sebab kita tahu dalam hukum indeks kalau ini berlaku N dengan N ni boleh tolak Okay, macam mana dapat macam ni nanti cikgu akan terang untuk next stage. Tapi apa yang penting untuk nota sekarang adalah kalau A kuasa kosong akan dapat 1. Apa maksud dia? Apa-apa nombor kalau kuasa dengan kosong jawapannya adalah 1. So boleh tekan kalkulator untuk lebih faham Baik, cuba tengok soalan ni. Example 2. Find the value of 5 to the power of 0, negative 3 power 0, and 1 over 4 power 0. So, macam cikgu beritahu, apa nombor kuasa kosong akan dapat 1. So, nampak tak? Tiga-tiga dapat jawapan 1. Baik, tengok dekat yang ketiga adalah negative index. Okay, sekarang baru kita tengok negative index. Okay, negative index dekat sini, apa yang penting dekat sini? Yang dalam kotak ni, cikgu highlight ni. Okay, negative index. Kalau kita ada 1/AN, samalah maksudnya dengan A kuasa negatif N. Macam mana ini berlaku? Okey, cikgu terangkan daripada kanan ke kiri Tengok kotak yang cikgu highlight ni. Cikgu terangkan dari kanan ke kiri. Baik, kita ada pecahan 1/AN. Kita kalau ada pecahan ni, kita macam susah nak selesaikan nanti. Jadi apa kita buat? Kita nak elakkan pecahan ni daripada berlaku. Jadi, kita olah-olah yang bawah ni kita boleh buat naik atas. Okey, membawa yang bawah ni naik atas menyebabkan kuasa N ni jadi negatif. Itu tips dia. Boleh. So, kalau daripada kiri ke kanan pun sama juga. Okay, nampak tak? A kuasa negatif N kan? Kalau awak tak suka negatif dekat N ni, boleh hilangkan negatif, tapi dia kena duduk bawah. Jadilah 1/AN. Dekat atas ni memang sentiasa 1. Okey? Boleh So, ni kita kata negatif index. Baik.
So dekat sini, contoh 3, kalau kita ada dua kuasa negatif 4. Okay. Dua kuasa negatif 4, solution ni macam mana? Macam cikgu kata, kalau negatif boleh duduk bawah. Jadi 1/2 kuasa 4. 2 kuasa 4 ni boleh tekan kalkulator. 2 / 2 / 2 / 2, 4 kali sebab kuasa 4. So akan dapat 1/16. Okay, so ni jawapan akhir kita. Okay, now kita ada negatif 3 kuasa negatif 5. Okay, so be careful. Kita ada banyak nombor negatif kat sini. Nanti keliru kan. Baik, macam mana nak buat? Kuasa negatif ini duduk bawah. So kita boleh turunkan dia ke bawah. Jadi kita ada negatif 3 kuasa 5. Sebab kita dah bawa 5 turun bawah, jadi negatifnya hilang. Jadi negatif 3 kuasa 5 bermakna negatif 3 ni darab dengan diri dia sebanyak 5 kali. Okay? So ingat bila tadi cikgu kata, kalau dia punya kuasa genap, jawapannya mesti positif. Kalau kuasa dia ganjil, nombor 5 kan ganjil kan? Jawapannya mesti negatif. Nampak? Mesti negatif. Okay? So mana cikgu dapat 243 ni? Tekan kalkulator lah. So 3, negatif 3 kali 3, kali negatif 3, kali negatif 3, kali negatif 3. Boleh tekan kalkulator so akan dapat negatif 1/243. Okay, so same goes with this. Untuk soalan C, kita ada 3/4 to the power of negative 2. Okay, samalah maksudnya 3/4 ni duduk bawah. Jadi 3/4 kuasanya dengan 2. So 1 bahagi dengan semua ini kuasa 2. Jadi kuasa 2 bermaksud 3/4 tu darab dengan dirinya. 2 kalilah sebab kuasa 2 kan. So ni tekan kalkulator macam biasa akan dapat 9/16. So 1/9/16. Kalau dapat bentuk macam ni tolong tukar sebab kita bentuk macam ni kita tak nak. Yang ni macam ada banyak per kan, nampak confused. So macam mana nak buat? 16 duduk atas Ataupun kalau tak faham, ni tekan kalkulator je lah. Kalkulator semua canggih kan. 1/9/16 boleh diringkaskan, boleh dipermudahkan menjadi 16/9. Okey, again bila sesuatu jawapan melibatkan pecahan, kita kena tulis jawapan dalam pecahan termudah. Okey, selalu ingat yang tu Okey, habis kat situ. Okey, sebelum cikgu masuk fractional index, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh. Fatimah Tahir kata okey, tak ada masalah. Setakat ni okey Fahrin? Okey. Lain ada apa-apa nak tanya ke? Tanya pelajar lain macam mana? Fahrin okey Okey, Fahrin. Ashraf pun kata tak ada. Okey, good. Okey, sebab benda ni benda baru kan. So kalau tak tahu tanya Alright, thank